Ini yang korang mahukan. Episod yang keempat. Holy shit. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang Loki episod 3 dan juga 4. Alright, kenapa Zah tak buat review Loki episod 3 pada minggu lepas adalah sebab I'm not really in a good mood. Sebab minggu lepas Zah ada banyak benda nak kena buat. Interview lagi. Lepas tu dengan dia punya momentum episod yang agak rendah untuk episod yang ketiga. Basically episod ketiga banyak merevealkan tentang perhubungan di antara Loki dengan juga Sylvie lah. Okay, korang boleh tengok sendiri episod tu. Tapi apa yang aku nak highlight untuk episod ketiga adalah aku nak petikkan satu idea ni daripada Abang Ferris Buzzpop, di mana episod ketiga ni adalah dipanggil bottle episode. Okay, basically apakah itu bottle episode ni? Dia macam filler, tapi lebih specifically adalah contoh sesebuah TV series tu, okay, satu season tu diberikan bajet. Contoh, 600,000. Contoh ya, dia punya number tu, 600,000 untuk 6 episod. So, technically kalau ikut logik, dia kena bahagikan 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 lah kan. So, apa yang jadi adalah, sekarang ni semua episod bajet dia sama. Tapi disebabkan episod yang climax, contohnya episod 4, 5, 6, dia punya bajet tinggi. Okay? Mungkin dari segi pelakon lebih ramai, dia punya efek lagi gempak, dia punya skrip dia lebih power semua tu kan. So disebabkan episod 4, 5, 6 tu climax dan diorang perlukan bajet yang lebih untuk episod yang terakhir tu, diorang terpaksa reduce some of the episodes yang sebelum tersebut. Okay? So contohnya macam dalam Loki ni yang paling jelas adalah episod ketiga, di mana bajet dia agak rendah. Sebab kalau korang perasan lah, episod 3 pelakon hanya Tom Hiddleston dengan pelakon Sylvie tu, dan ada 1-2 pelakon tambahan saja. Dia basically itu je. So dia macam menjimat. Ada pun pelakon-pelakon ekstra lain yang masih dekat Limintus ke apa nama tempat tu, dan waktu tu je. Okay, memang ramai gila orang, tapi itu semua ekstra. Entah berapa je dia orang dapat kan. So bajet dia agak rendah berbanding episod-episod lain. Kenapa dia orang buat macam ni? Sebab dia orang nak salurkan dana untuk filem pula, untuk dana episod yang bottle episod ni kepada episod-episod lain yang lebih memerlukan bajet tersebut untuk lebih memberikan efek yang lebih tinggi kepada episod-episod yang akan datang kan. Contohnya macam Loki ni, ternyata episod 4 memang kau-kau dia bagi kan. So itu salah satu benda yang aku boleh explainkan kepada korang kenapa episod 3 tiba-tiba down, tiba-tiba macam apa kan, dah lah tak best. Lepas tu slow dan sekejap gila, 38 minit ke berapa, tak sangat sekejap. So itulah antara sebabnya. Tapi apa yang bagus tentang episod ketiga ni, dia memfokuskan tentang fighting scene dia yang agak wow, one shot right? Kalau korang perasan dekat ending tu, dia punya fighting scene memang one shot, dan agak mengagumkan lah dapat melihat pergaduhan di antara Loki dan juga Sylvie cuba melarikan diri daripada tempat yang diorang terperangkap tu kan. So basically episod 3 sebenarnya tidaklah seteruk yang diperkatakan. Aku suka episod 3, cuma dia tidaklah segempak 1 dan 2. Dia macam kau dah ada momentum untuk kau naik tu, tiba-tiba episod 3 rendah. Sebenarnya tiba-tiba dia macam tersentap sekejap kan. So overall untuk episod 3 ni Zah bagi rating sebanyak 3/5 bintang untuk filem untuk episod ketiga Loki. Dan sekarang ni, ini yang korang mahukan, episod yang keempat. Holy shit guys, oh my god, dia orang berjaya membuatkan semua orang menggeremes, mendetak, aku tak ingat, memancut-mancut kan dalam episod keempat ni. Okay, basically episod keempat ni sambung daripada episod 3 yang diorang ditangkap semula oleh TVA dan cuba mengconvince Mobius dan juga ahli Minuteman semua tu bahawa diorang ni adalah variant juga. So dalam ni lah episod, dan aku tak nak sentuh lebih sebab spoiler tau. Dia macam oh shit. But then episod 4 ni agak berat sebab kind of like the ending of the first phase of this film. Macam dia. Aku rasa macam episod 1, 2, 3 dan 4 ni macam intro saja. There's more to it untuk episod 5 dan juga 6 yang akan datang ni. So macam gila lah. Antara benda yang aku nak highlight kat dalam ni, dia berjaya memainkan emosi kau. At certain moment kau jadi macam what? Ini baru episod 4 kot. Kenapa tiba-tiba dia ni mati? Kenapa tiba-tiba dia tu mati? Kenapa semua mati ni kan? Aku nak cakap mati sebab almost, aku rasa kalau main cast dia almost 70% mati dalam episod ni.
But then, korang kena bersabar. Korang kena tengok post credit scene untuk episod keempat ni. Memang mind blown gila. Aku tak nak cakap apa. Korang pun kena pergi tengok sendiri. Sebenarnya benda ni dah ditempiaskan daripada episod 3 lagi. Kenapa aku cakap episod 4 ni was not to say predictable. Bila dah tunjuk episod 4, oh patutlah sebelum ni macam tu, patutlah sebelum tu macam tu kan. So dia macam reveal je lah. Aku nak kata yang episod 4 ni was overall lah motherfucking great. But episod 1 dan 2 masih lagi berada di top tier. Dan episod keempat ni bawah sikit je. Disebabkan dia hanya meletakkan beberapa kunci-kunci penting for the whole story tau. So tapi tak boleh nak neglect the first half of this episode was quite draggy sebenarnya, okay? Walaupun dia ada momen-momen key penting di mana ada variant yang tiba-tiba ada variant lah, ada Minuteman yang baru sedar semua tu kan. So benda tu memang kunci utama, tapi sepanjang the first half was quite draggy dan agak membosankan sebenarnya. The second half memainkan peranan yang agak penting dan membuatkan korang excited, okay, for the next episode. Overall aku bagi rating untuk TV series Loki episod 4 ni sebanyak 5/5 bintang. Okay? Bukan Infinity Stars. Infinity Stars bagi Zaf 1 dan 2. Okay? So, yeah. Apa pandangan you guys tentang episod ni? Dia macam ni tau. Korang tak boleh memberikan kredit yang lebih terhadap episod ni hanya disebabkan dalam episod ni ada plot twist yang sangat gempar, hanya disebabkan episod ni ada kunci key point yang penting for future episodes. Yes, benda tu mainkan peranan, tapi itu hanyalah dalam 30% daripada segi overall cerita. Adakah dia berjaya membawa kau pergi ke penghujung episod tu ataupun tidak? Kalau aku tengok macam biasa, aku rasa aku akan pause. There's nothing that to grab me for the whole episode for 48 minutes something, okay? So, itulah, I have to be fair. It was good. Episod ni memang dia punya plot twist, dia punya mind blownnya, dia punya mind fuck dia tu dengan post credit scene lagi, memang mind blown gila. Tapi tak boleh nak neglect the first half was quite draggy. Itu bagi Zaf lah. Bagi Zaf, the first half agak quite draggy juga lah. Okay. So yeah, rating Zaf untuk episod 4 ni adalah 5/5 bintang. Itu saja untuk hari ni. Apa pandangan you guys tentang episod 4 dan apakah harapan korang? Aku rasa semua orang dah malas nak buat teori ni sebab semua tak kena kan. So, apa pandangan you guys tentang episod keempat ni? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.